Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan para jemaah, cikgu dan jemaah-jemaah wanita. Semoga kita semua di dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas diri kita, iaitu nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jadi sama ada kita ni dokek dengan agama ni ko, kita rasa jauh dengan agama ni ko, jadi kita tetap syukur. Jauh kita pun kita masih lagi ada nikmat iman dan Islam ni. Tuan-tuan, yang keduanya syukur juga kita dipertemukan pada hari ini. Walaupun tak ada orang, tak apa, kita teruskan. Tak ada masalah. Ada orang, ada seorang dengan tiang ni, dua orang, tak apa, kita boleh jalan juga. Okey, seterusnya tuan-tuan, hari ini kita berada pada hari ini 10 Safar. Hari ini berada pada 10 Safar, yang mana apabila masuk je bulan Safar ni, adalah grup-grup WhatsApp tu dia masuk jugalah. Kat saya adalah satu grup masuk, iaitu cerita tentang amalan-amalan ataupun zikir-zikir yang boleh kita amalkan untuk menolak bala dalam bulan Safar. Ada tuan-tuan. Jadi dia menimbulkan satu persoalan juga kepada kita. Kenapa masuk bulan Safar ada amalan ni, kan? Tolak bala. Kenapa tak ada tolak bala pada bulan Muharram ke, bulan Rabiul Awal ke? Tolak bala pada bulan Rabiul Awal, bulan Ramadan ke? Tak ada. Tapi dia akan timbul pada bulan Safar. Dan benda-benda ini diambil daripada kitab-kitab juga. Diambil kitab, sandaran dalam kitab tuan guru sekian, ataupun syekh sekian tulis tentang doa ataupun amalan. Jadi Safar ni sebenarnya dia datang daripada perkataan bahasa Arab sifrun, kosong. Sifrun. Kenapa dinamakan Safar? Safar, sad fa ra, Safar. Dinamakan Safar sebab, antara sebab ialah dikatakan bulan Safar ini, kalau orang pergi ke Mekah waktu ni, Safar, sifrun, kosong, maksudnya tak ada orang. Sebab orang dah balik haji dah, tak ada dah. Hari tu haji bulan Zulhijjah. Jadi bila masuk Zulhijjah, Muharram, Safar ni kosong. Jadi antara sebab nak dinamakan bulan ini bulan Safar, sebab bila pergi Mekah tak ada orang. Waktu hari itulah dinamakan bulan Safar. Dan ada juga yang mengatakan dinamakan Safar kerana Arab jahiliyah dia berperang pada bulan ni. Dia perang pada bulan ni, lalu apabila berperang, kosonglah harta, kosonglah keluarga. Kadang-kadang isteri kehilangan suami, kehilangan anak-anak, habis harta dirampas. Jadi itu antara tujuan ataupun antara sebab dinamakan bulan Safar. Bulan Safar. Jadi antara perkara-perkara buruk Safar ni yang masyarakat Arab jahiliyah buat, yang pertamanya mereka suka kedepankan bulan Safar ni. Sebab kita tahu bulan-bulan haram ada 4, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Yang kita perasan tu 3 tu berturut-turut tu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3, maksudnya 3 bulan yang diharamkan berperang. Jadi masyarakat Arab tak suka. Jadi dia lama sangat diharamkan perang ni. Jadi kadang-kadang dia ambil bulan Safar, dia gantikan dengan bulan Muharram, dia kedepankan. Habis Zulhijjah, tiba-tiba masuk bulan Safar. Ini ada yang masyarakat Arab jahiliyah buat. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala warning dalam Al-Quran. Allah kata inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 2 boleh. Minha arba'atun hurum, daripadanya ada 4 yang haram. Jadi bila Allah
Kata macam tu maknanya dia warning, jangan mandai-mandai tukar bulan. Yang buat ni bukan orang-orang bawah tak. Yang buat ni adalah orang-orang atas, orang yang bijak pandai di kalangan Arab itu. Lalu orang-orang bawah akan ikut. Jadi yang tu yang Allah Ta'ala tak bagi. Itu antara benda pertama yang mereka suka buat pada bulan Safar, kedepankan bulan Safar. Sebab semua orang tahu bulan Muharram tak boleh perang. Jadi dia kata bulan ni seronok bulan Safar, padahal bulan Muharram. Itu yang pertama. Yang kedua, antara benda yang mereka buat juga, mereka ini tasya'um dengan bulan Safar. Masyarakat Arab tasya'um. Tasya'um itu menganggap bulan ini bawa malang, bulan ini bawa sial, bulan ini bawa bahaya. Yang tu dah ada dalam masyarakat Arab. Dan masyarakat Arab ni bukan bulan sahaja yang dianggap malang. Semua benda, semua benda dianggap malang. Ada hari yang malang, ada waktu yang malang, ada bulan yang malang bagi dia orang. Dan bukan setakat orang, bukan setakat bulan, orang pun dianggap malang. Ada kau ni bawa malang lah, kau ni bawa sial lah. Jadi dia ada kepercayaan-kepercayaan macam tu. Sebab tu dan kita baca, kalau kita baca surah Yasin tu, inna qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim, kan? Mereka berkata, sesungguhnya kami rasa malang dengan engkau. Tatayyarna itu perkataan rasa malang, rasa sial. Itu benda yang memang ada di dalam masyarakat Arab, dan kita syukur Islam datang dan Islam bersihkan benda-benda ni. Kita tak adalah pemahaman ini malang, itu malang. Ada satu agama di Malaysia ni tuan-tuan, puan-puan, yang anggap benda-benda malang, kan? Contoh dia kata ini tak boleh buat, ataupun ada nombor yang dia orang tak boleh sebut. Kalau kita masuk bangunan tu, kita masuk ground floor G, kan? Lepas tu kita masuk tingkat 1, 1, tingkat 2, 2, tingkat 3, 3, tingkat 4 tak ada. Tingkat 3 lepas tu naik 3A, dia tak ada. Dia tak boleh sebut nombor 4 sebab bagi dia adalah malang. Jadi yang ni kalau sial, kan? Sun, se, 4 tu bawa, se tu macam mati ke malang ke. Jadi dia tak boleh sebut nombor 4. Tak boleh tulis lah, sebut boleh, tak boleh tulis sebab dia bawa malang. Jadi kalau bondo-bondo macam ni, Islam datang, Islam hapuskan dalam kehidupan seseorang. Masyarakat apa pun buang benda ni. Tak ada hari yang malang, tak ada bondo yang malang, tak ada waktu yang sial, tak ada. Yang sial itu apa? Yang malang itu apa? Kalau bulan itu malang kalau kita banyak buat dosa, itu malang untuk kita. Bulan tu baik kalau kita banyak buat amal soleh. Sebab tu kita syukur tuan-tuan, ataupun kita Islam itu datang dan Islam buang bondo-bondo tu. Lalu Islam ini dijadikan asasnya adalah Al-Quran dan juga hadis. Selagi tak ada disandarkan ataupun tak ada bondo tu dalam Al-Quran dan hadis, benda itu tidak boleh disandarkan oleh dalam amalan kita. Jadi apa sahaja kitab yang datang, walaupun tuan guru ko, tuan syekh ko, dia katakan ini kena amal, tak ada dalil lah, dia tidak menjadi pegangan hidup kita. Dia tidak jadi panduan hidup kita. Semua orang diambil dan ditolak kata-katanya, kecuali sahibah hadzal maqam. Ila sahibah hadzal maqam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sahaja yang tak ditolak kata-katanya. Baik tuan-tuan, jadi kita maksudnya kalau kita nampak benda tu, kita kena lawan lah. Tidak ada benda yang malang. Nabi SAW sebut dalam hadis, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada kepercayaan penyakit, ada setengah-setengah penyakit yang boleh berjangkit. Ada penyakit, ada masyarakat Arab ni dia tahu ta'un tu boleh berjangkit, tapi dia ada setengah penyakit yang tak berjangkit pun dia anggap benda tu berjangkit. Lalu Nabi SAW kata tak ada kepercayaan benda yang tak berjangkit ni boleh berjangkit, kecuali dengan izin Allah. La adwa wala tiyarata, dan tidak ada menganggap sesuatu itu malang, wala hammah. Hammah ini macam burung hantu. Tidak ada bondo-bondo yang percaya tentang burung hantu, ataupun sebahagian orang kata hammah ini adalah serangga.
Bila orang tu mati, dia jadi serangga dan dia akan keluar dan dia akan cari orang yang bunuh dia tu dan dia akan bunuh. Itu kepercayaan hammah. Hammah wala safar. Dan Nabi kata tidak ada lagi kepercayaan bulan safar itu bawa malam. Nabi buang. Lalu kalau kita percaya tuan-tuan, ada safar ni bawa malang, terutamanya Rabu terakhir bulan safar. Ada. Kalau mungkin pernah ada orang sebut, jadi ini semua benda yang tidak benar, yang tidak berasas daripada agama. Semuanya adalah buatan. Dan kalau tuan-tuan perempuan tengok, kalau cari di internet amalan-amalan tolak bala bulan safar contoh kan, cari kat internet, dia akan keluar amalan golongan Syiah. Syiah sangat kuat benda ni. Percaya bulan safar bawa malam. Okey. Itu sedikitlah untuk mukadimah kita tolak benda-benda yang tidak benar daripada agama. Baik. Jadi hari ini kita nak teruskan lagi tentang kita punya kitab kita namanya Syarhu Aqidatit Tahawi, Syarhu Aqidah Al-Wasithiyah. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, iaitu yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jadi hari itu kita punya matan adalah berkaitan dengan matan kita yang terakhir adalah wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara iman dengan Allah itu adalah beriman dengan apa yang dia sifatkan dengannya dirinya di dalam kitabnya. Kita beriman dengan Allah seperti mana Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya, iaitu Al-Quran. Macam mana dia bagi tahu dalam Al-Quran, macam itulah kita beriman. Yang tu nombor satu. Dan kita dah bahaskan ada 6 pembahasan daripada benda ni, daripada matan ni. Yang beriman macam mana Allah katakan ataupun Allah sifatkan dirinya. Hari ini kita nak sambung dengan matan yang seterusnya, iaitu wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan apa yang dia sifatkannya dengannya rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang rasulnya sifatkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu matan ya. Dan dengan sifat yang dengannya rasulnya menyifatinya. Bagaimana rasulnya sifatkan Allah itu, macam itulah kita beriman. Jadi kita nak faham matan ni dulu. Jadi kena clear bila kita belajar matan, kita kena fokus apa benda ni. Kita tengah cerita pasal apa? Okey, sekarang ni kita nak cerita tentang rasul, bagaimana rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang dengannya rasul sallallahu alaihi wasallam menyifati Tuhannya dalam kitab muka surat 71. Kitab bahasa Melayu ni lah. Kitab Arab kena cari sikit lah matan tu. Sifat-sifat yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyifati Tuhannya terbahagi menjadi 3 bahagian. Boleh jadi dengan perkataan, bisa jadi dengan perbuatan, dan bisa dengan persetujuan. Jadi ada 3 cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama perkataan, yang kedua perbuatan, dan yang ketiga pengakuan ataupun persetujuan. Ada orang khabar dan Nabi senyum, Nabi angguk, yalah tu. Yang tu boleh dikira sebagai bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama dia bagi contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah berdoa kepada Allah. Rabbana Allahu allazi fis sama' taqaddasasmuk amruka fis sama'i wal ard. Nabi baca doa, Nabi sebut, wahai Tuhan kami, Allah yang di atas langit, maha suci namamu, perintahmu berlaku di langit dan di bumi. Okey, jadi apa syahid dalam hadis ni ataupun doa ni tadi? Apa dia? Tuhan kami atau wahai Tuhan kami, iaitu Allah yang berada di langit. Jadi Nabi SAW sendiri menyifatkan Allah berada di langit. Tiba-tiba ada orang kata Allah di langit, orang kata awak ini musyabbih. Awak ni menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi benda ni tidak betul, sebab Nabi SAW sendiri kata Allah berada di langit. Dan puak-puak ni dia punya akidah, kalau tuan-tuan biasa dengar, iaitu
Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat, kan? Mana asas akidah dia? Bila ditanya di mana Allah, kan? Salaf ataupun Nabi SAW berkata Allah berada di langit. Tetapi satu golongan ini mereka mengatakan Allah ada tanpa tempat. Allah maujud bila makan. Kalau kita cari balik sumber dia ni, dia diambil ataupun dinisbahkan daripada kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali iaitu kanallahu wala makana wa huwal ana ala ma alaihi kan. Allah itu dahulu Allah Ta'ala itu tidak ada tempat, dan dia sekarang seperti mana dia berada hari itu. Allah itu tak ada tempat, dan dia sekarang ni macam hari itu. Kata-kata ini dinisbahkan, disandarkan kepada Sayyidina Ali, yang dinukilkan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Kitab dia perbezaan di antara kumpulan-kumpulan ataupun kumpulan-kumpulan agama, tanpa ada sanad. Tanpa ada sanad. Jadi macam mana kita nak percaya itu kata-kata Sayyidina Ali? Kita boleh letak, okey, ini kata-kata Siti Nurhaliza contoh, tanpa ada sanad. Mana hari tu dia khabar ada kat sini kau, kat sini tak ada, kan? Ataupun kita sandar kata-kata orang yang dah mati, mari natuk kau ada khabar macam ni, kan? Tanpa kita beritahu kat mana, bila, siapa yang dengar lagi, tak ada kita beritahu. Jadi siapa-siapa pun boleh sandarkan kepada siapa-siapa. Jadi benda ini, jadi ini dijadikan akidah sebahagian manusia. Dia lagi pegang benda ni sebab bagi dia lagi logik, kan? Ataupun dia rasa takkan Allah nak bertempat, kan? Allah tak perlukan tempat, kan? Tapi Nabi sendiri bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala berada di langit. Cukuplah. Kenapa kita nak pegang benda yang tak ada sanad ni? Okey. Seterusnya, itu yang pertama, contoh dia bagi contoh, bagaimana rasulnya mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bagi tahu Allah berada di langit. Okey, yang kedua, Nabi SAW juga ada sebut, Nabi sebut la wa muqallibal qulub, tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Jadi antara sifat Allah juga yang kita tahu, Allah itu boleh membolak-balikkan hati kita. Qalbun ni sebenarnya jantung. Tapi bila bahasa Melayu ni orang tak boleh nak faham jantung, kita sebutlah hati. Boleh membolak-balikkan hati kita. Kojap nak macam ni, kojap nak tukar ni, kojap nak tukar ni. Okey. Kedua, dengan perbuatan. Yang tadi dengan perkataan. Nabi sifatkan Allah yang pertama di langit, yang kedua dia adalah Tuhan yang membolak-balikkan hati. Okey. Kedua, dengan perbuatan Nabi. Nabi juga mensifatkan Allah dengan perbuatan. Ini lebih sedikit daripada dengan perkataan. Seperti isyarat beliau ke langit ketika memohon kepada Allah agar bersaksi atas umat beliau bahawa beliau telah menyampaikan risalah. Ini terjadi di Haji Wada' di Padang Arafah. Beliau berkhutbah di hadapan manusia dan berkata, ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, benar, 3 kali. Nabi tanya 3 kali, ala hal ballaghtu, bala. Mereka kata, bahkan ya. Ala hal ballaghtu, bala. Jadi lalu Nabi SAW tunjukkan tangan dengan Allahumma syhad, ya Allah. Sebagai riwayat, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah. Allah tunjuk, dia tunjuk dengan Nabi di atas. Allah Ta'ala tinggi di atas. Allahumma fashhad. Jadi tunjuk, ni Allah, saksikan dia orang ni, saksikan aku dah sampaikan agama engkau. Okey, itu antara perbuatan. Jadi kalau orang tanya Allah di mana kepada kita, kita tunjuk ke atas pun betul lah. Sebab macam itulah Nabi SAW sifatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contoh yang lain, ketika suatu kali Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumaat, seorang laki-laki datang dan berkata, wahai Rasulullah, harta kami telah hancur, halakal amwal, jalan rosak, tanam-tanaman rosak, dia cakap kepada Nabi. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau. Nabi berdoa kepada
di langit Allah. Nabi minta apa? Allahumma, yang ni pun kita biasa berdoa ni, Allahumma hawalaina wala alaina. Yang ni doa tolak hujan. Jangan tolak hujan. Jangan campak baju atas rumah. Yang tu percayaan khurafat. Itu mengarut. Macam mana kita nak alihkan hujan? Kita bukan tolak hujan, kita tak boleh tolak hujan kan. Nabi minta kepada Allah, bila hari tu tak ada hujan, minta hujan. Bila hujan banyak sangat, dia jadi banjir. Jadi tanaman pun yang perlukan air tadi dengan kuantiti dia, bila banyak sangat dia pun boleh mati. Jalan pun rosak. Bila jalan rosak, dia orang tak boleh nak lalu. Dia orang terpaksa naik ke gunung-gunung, susah. Jalan rosak kan. Jalan tu tak ada tar lah zaman tu. Jadi Nabi minta Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, di sekeliling kami, bukan atas kami. Janganlah bagi atas kami, bagilah sekeliling kami. Allah ilal wad, ke gunung-gunung, ilal jabal, ke lembah-lembah, ke pokok-pokok. Jadi Nabi kata bagi kat situlah hujan. Okey. Tapi syahid dia dekat sini adalah syahid ataupun dia punya fokusnya di sini adalah Nabi angkat tangan ke langit. Okey, itu juga isyarat. Terkadang Nabi SAW menyebutkan salah satu sifat Allah dengan perkataan dan beliau menegaskan dengan perbuatan. Hal itu seperti ketika beliau membaca firman Allah Ta'ala, innallaha kana sami'an basira. Nabi SAW baca tapi Nabi tunjuk sekali. Maknanya dengan perkataan dan juga perbuatan. Bila Nabi baca innallaha kana sami'an basira, Nabi tunjuk dengan dua, Allah dengar dan Allah tengok. Jadi nak mengisyaratkan Allah dengar dan Allah tengok. Macam tu. Jadi kita tahu sifat Allah dengar dan tengok, tapi bukanlah maksudnya ada telinga macam kita, taklah. Tak. Mata macam kita tengok ni, kita dalam kepala otak kita mesti mata kan? Tak mesti kan. Nak isyarat dia, ya Allah itu tengok, tapi bukan macam kita. Okey. Jadi Rasulullah SAW menetapkan sifat Allah bisa dengan perkataan saja, bisa dengan perbuatan saja, dan bisa pula dengan keduanya secara bersamaan. Jadi apa yang kita baca tadi, Allah dengar dan Allah tengok, itu Nabi buat sekali. Okey, yang ketiga, Nabi boleh sifatkan Allah sebut bercakap. Allah, Nabi SAW boleh sifatkan Allah dengan perbuatan. Yang ketiga apa? Dengan pengakuan. Tiga ni. Okey. Jadi ketiga, ada pun dengan ketetapan ataupun pengakuan. Macam mana Nabi SAW sifatkan sifat Allah dengan bentuk pengakuan? Dia ada di dalam beberapa cerita hadis. Maka ia lebih sedikit daripada yang sebelumnya, seperti ketetapan Nabi SAW terhadap jawapan seorang hamba sahaya wanita. Ada seorang hamba ni, ni pengakuan. Macam mana Nabi tanya kepada wanita itu. Inilah soalan yang sering menjadi perdebatan. Soalannya adalah Ainallah, di mana Allah? Nabi tanya hamba perempuan tu, Ainallah, di mana Allah? Lalu perempuan tu jawab, Fis sama'. Fis sama'. Lalu Nabi kata apa? I'tiqha, bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, sesungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah. Okey, itu. Jadi Nabi, bila perempuan tu cakap di langit, jadi kalau Nabi kata, Nabi ni dia macam ustaz jugalah. Kalau orang tu cakap salah, dia takkan tak tegur kan. Jadi di langit, tak apalah, kau pandai lah kau. Tak, dia kena betul kan. Jadi kalau betul, dia akan mengakulah, oh betul. Okey, bebaskan dia mukmin. Okey, jadi itu antara bentuk Nabi SAW sifatkan Allah juga. Bagaimana Nabi SAW dalam bentuk pengakuan. Okey, ada lagi satu kisah, iaitu ada seorang ulama Yahudi, dia datang dan berkata kepada Rasulullah. Dia cakap dengan Rasulullah, sesungguhnya kami mendapati, yang ini daripada kitab dia lah, kitab Taurat dia, bahawa Allah menjadikan langit di satu jari, bumi di satu jari,
dan tanah di satu jari. Dan hadis ni banyaklah dia jadikan air di satu jari. Lalu Allah Ta'ala kata, aku adalah raja, Anal Malik. Lalu Nabi dengar ni, Allah jadikan bumi di satu jari, langit di satu jari, air di satu jari, udara dan habuk di satu jari. Ada banyak, ada 5 benda. Lalu Allah kata, akulah raja. Nabi dengar ni, orang Yahudi ni kata. Lalu Nabi senyum sampai nampak dia punya gusi dia, sampai nampak gigi dia. Apa yang kita faham? Nabi nak maksudkan betul lah tu. Nabi itu pengakuan Nabi. Okey. Jadi itu juga bentuk pengakuan. Okey. Jadi jika ada orang bertanya, mana dalil yang mewajibkan beriman kepada sifat yang dengannya Rasulullah menyifati Allah? Kalau ada orang tanya, kita patutnya beriman dengan Quran je lah. Kenapa kita nak beriman apa yang Nabi sebut, Nabi mengaku ni? Kami katakan, penulis jawab, kalau ada orang tanya macam tu, kami katakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang dia turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang dia turunkan sebelumnya. Jadi Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, dan Nabi bercakap bagi pihak Allah. Jadi kita beriman seperti mana Nabi ajar kita itu, ataupun Nabi sifatkan. Itu dalilnya. Okey. Saya baca sikit yang ujung ni. Kenapa kita kena percaya dengan Rasulullah? Setiap ayat yang menerangkan bahawa Rasul adalah seorang yang menyampaikan risalah menunjukkan wajibnya menerima sifat-sifat Allah yang diberitakan oleh Rasulullah. Wajib untuk kita beriman. Apa sahaja yang Rasulullah sifatkan Allah Ta'ala, kita wajib. Adakah kita wajib semua perkataan Nabi ni kita wajib terima? Ulama' berselisih lah. Tapi kalau Nabi sebut pasal agama, Nabi sebut pasal solat ke, Nabi sebut pasal Allah Ta'ala ke, Nabi sebut hari kiamat ke, itu wajib kita terima. Tapi kalau Nabi cakap pasal isu-isu keduniaan, tak mesti kita terima. Contoh, bila dalam peperangan Khandaq, Salman Al-Farisi cadangkan kepada Nabi untuk korek parit. Dalam perang Badar pun sama. Okey, mana perang Uhud ke perang Badar, yang dia duduk di hadapan sumber air, mata air tu Nabi cadang dekat sini, cadang kat belakang. Sahabat tanya, adakah ini wahyu ataupun ini pendapat kau? Nabi kata, bal ra'i, ini adalah pendapat aku. Jadi dia kata, kalau pendapat kau, kita duduk depan sikit. Kita duduk depan mata air, so kita kontrol sumber air. Jadi musuh tak dapat sumber air, kita duduk depan sikit. Jadi itu juga benda-benda keduniaan. Mungkin kita boleh bincang lagi zaman Rasulullah. Tapi bila dia cakap pasal agama, Allah Ta'ala, Al-Quran, semua ni kita wajib terima. Okey, ada 4 unsur. Saya terus kepada baris 4 yang ke bawah, muka surat 73 tu. Ada 4 unsur yang dimiliki Rasul yang membuat sabda beliau mesti diterima, iaitu ilmu. Nabi SAW lebih berilmu daripada kita tentang agama ni, sebab dia dapat wahyu daripada Allah. Yang kedua, ketulusan. Dia adalah orang yang tulus. Yang ketiga, jujur. Dan 4, penjelasan dia yang lebih tepat. Nabi SAW sebut, inni afsahul Arab. Ana afsahul Arab. Aku adalah orang Arab yang paling fasih. Aku Arab yang paling fasih. Jadi kalau Nabi ni, kalau kita belajar dalam teori pendidikan pun, kalau kita tengok bagaimana Rasulullah ajar, tuan-tuan, Nabi ni kalau bercakap, dia tak bercakap laju macam ni. Dia cakap sepatah. Sehingga Aisyah kata, siapa yang nak hafal dia cakap tu boleh hafal. Dia cakap sepatah. Budak-budak macam tu lah. Kalau kita ajar budak cakap dan laju kan, macam saya ni memang budak-budak terlupa. Tapi kalau dia cakap sepatah, sebab dia dalam otak dah proses lah. Tapi dia keluar tu satu, orang boleh ingat. Jadi Nabi orang yang fasih untuk menyampaikan. Jadi ada beberapa
benda lah. Ada 4 yang dituliskan di sini. Ilmu dia lebih daripada kita sebab dia dapat direct daripada Allah. Kan kita tak, kita cari dalam buku. Hari ni lagi senang cari dalam Google lah kan. Google. Kita kena cari. Tu pun orang lain tulis. Tah betul ke tidak kita pun tak tahu. Itu ilmu. Dan Nabi SAW jujur. Jujur. Waktu Hercules Hercules tanya kepada Abu Sufyan, pernah tak dia ni tipu? Dia tanya tentang Nabi SAW. Hercules ini adalah Raja Rom kan. Jadi dia tanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi, pernah tak Muhammad ini menipu? Abu Sufyan yang lawan Rasulullah masa tu, dia kata tak pernah. Jadi macam mana orang benci dengan agama yang dia bawa pun, dia dapat kena akui bahawa Nabi ni memang jujur, takkan tipu kan. Takkan tipu. Amanah. Amin. Amin. Itu maksud amanah. Okay. Maka kita wajib menerima semua yang Nabi SAW beritakan tentang Rabb beliau, tentang Tuhan beliau. Beliau demi Allah lebih fasih, lebih tulus dan lebih mengetahui daripada orang-orang yang diikuti oleh ahli mantik dan filsafat, iaitu ahli-ahli falsafah. Kalau kita nak ikut agama ni, kita kena ikut teori orang ni. Demi Allah, Nabi lebih alim daripada semua orang tu. Dan Nabi lebih jujur cerita tentang Allah daripada orang-orang falsafah. Kalau dia sifatkan Allah itu macam ni, belum tentu lagi betul. Belum tentu dia lebih tahu. Nabi lebih tahu daripada orang-orang tu. Okey. Meskipun demikian, beliau bersabda, walaupun dia ni orang yang paling alim, paling tulus dan orang yang paling fasih dalam menyampaikan ilmu, dia sebut benda ini, iaitu subhanakala uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci engkau, aku tidak mampu menghitung pujian atasmu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu. Nabi SAW bila nak puji Allah Ta'ala ni, kan kadang-kadang orang cipta zikir-zikir nak puji Allah. Hu contohnya kan. Ataupun apa-apalah kan. Ya Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin. Apa-apalah zikir. Kesemua zikir-zikir itu tidak lebih benar, tidak lebih tepat daripada apa yang Nabi SAW ajarkan. Tuan-tuan pernah dengar kot, tuan ni sempadan Negeri Sembilan, jadi zikir tu popular lah kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah kan. Bisa dengar kan? Nabi bila nak puji Allah pun Nabi sebut maha suci engkau. Aku tak dapat nak menghitung pujian terhadap engkau seperti mana engkau puji diri engkau. Walaupun dia tahu jadi kita ikutlah apa yang Nabi SAW ajarkan. Okey. Dia ada baki berapa minit ni? Ada 10 minit sampai. Ada dalam belah-belah ni lah 7-8 minit. Okey, jadi selesai tentang matan kita yang saya ingat keempat ke kelima, yang itulah. Kita anggaplah keempat okey iaitu kita beriman seperti mana Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, dan juga Nabi sifatkan dirinya. Bagaimana Nabi sifatkan? Tadi kita belajar 3 bondo. Perkataan, perbuatan, pengakuan. Okey. Hari ni kita nak masuklah, kita masuk jugalah. Min ghairin, rasanya kena ulang balik ni kalau masuk ni, tak apalah. Min ghair, kita masuk matan yang baru, matan yang kelima lah. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Okey. Jadi ada 4 perkataan kat sini yang paling penting yang kita kena ingat. Sebab ini adalah asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita beriman seperti mana Allah sifatkan dirinya dan juga Rasul sifatkan dirinya min ghairi tahrif. Ini matan yang baru, iaitu tanpa tahrif. Perkataan pertama kena ingat. Wala ta'til, dan tidak ta'til, dan tidak takyif, dan tidak tamthil. Ompek ni. Tahrif, ta'til, takyif, tamthil. Ompek. Okey. Jadi kita nak tahu dulu satu-satu apa bondo ini kan. Tahrif, ta'til lah apa bondo ni kan. Okey, tak apa, satu-satu. Tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif ini
Jap. Bererti mengubah. Bisa dari segi lafaz, bisa dari segi makna. Tahrif, bila kita kata tahrif, dia ini tahrif, dia ubah benda tu. Okey. Contohnya ada suatu ayat, sama ada kita ubah perkataan dalam ayat tu terus, ataupun kita ubah pemahaman tentang ayat tu. Itu maksud tahrif. Biasanya yang pertama tidak terjadi, iaitu ubah perkataan. Tahrif ni ubah. So ubah boleh dari segi kita ubah terus perkataan, ataupun kita ubah makna perkataan. Biasanya ubah perkataan takkan berlaku lah, sebab kalau dalam Al-Quran Allah sebut macam ni, kita tak boleh nak ubah Al-Quran. Jadi biasanya dia cakap apa tadi? Pertama ni tak jadi. Kalaupun terjadi, maka ia terjadi dari orang bodoh. Kerana tahrif dari segi lafaz bererti mengubah bentuk. Misalnya, tidak ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak ada. Dia tak boleh nak ubah. Itu ubah perkataan tu. Alhamdu jadi Alhamda. Jadi itu tak susah lah kan. Orang kata, kalau seorang cuba ubah Al-Quran 10 orang kan, betul kan? Bukan Alhamda, Alhamdu. Okey. Itu surah Fatihah lah, ramai lah boleh betul. Tapi kalau dia ubah dalam cerita tentang Nabi Musa bercakap dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Musa taklima. Jadi kita kena tahu, kalau lepas daripada perbuatan, pembuat itu dia baris depan. Jadi kalau ayat tu tadi wa kallamallahu, maksudnya Allah bercakap. Tapi ada orang ubah. Sebab bagi dia Allah Ta'ala tak mungkin bercakap. Bagi dia, sebab bercakap perlukan suara, pertama perlukan mulut, perlukan gelombang, getaran. Suara ni yang kita dengar ni getaran. Jadi dia rasa Allah Ta'ala tak boleh macam tu kan? Jadi dia ubah. Dia tulis wa kallamallaha Musa. Musa yang bercakap dengan Allah. Sebab idea dia dalam kepala dia, Allah tak boleh bercakap. Kalau Allah bercakap, sama dengan makhluk. Ada bangsa ni kan? Jadi dia pula pandai-pandai, Allah tak boleh ni, Allah tak boleh, dia pandai-pandai kan? Jadi yang tu tak betul. Allah Ta'ala dia nak buat apa dia nak lah. Jadi dia disebabkan otak dia macam tu, dia ubah ayat. Jadi yang ni mungkin tak ramai yang boleh betul kan? Tapi ramai juga tahfiz-tahfiz yang boleh betul kan? Wa kallamallahu, bukan wa kallamallaha. Okey, yang tu yang dimaksudkan dalam mengubah perkataan. Tuan-tuan. Okey, tetapi yang kedua ni yang sering berlaku, iaitu ubah makna. Ayat tu macam tu, tapi dia faham, dia ubah pemahaman kita. Okey, contoh dia tak apa, kita baca dulu. Iman Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada sifat-sifat Allah yang Allah sendiri sandangkan pada dirinya bebas dari tahrif ini, baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Jadi penulis bagi tahu kat sini, orang Ahlus Sunnah yang kata dia beriman seperti mana iman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tak boleh nak tahrif. Jangan buat kojo ni. Dia macam bila bos kita tulis ayat, kita pandai-pandai ubah. Agak-agak bos tu agak nak tauhkan kita berkojo kat situ. Tak, dia akan pecat kita kan. Pandai-pandai kau kan. Jadi jangan, orang Ahlus Sunnah jangan buat kojo ni. Tindakan mengubah makna ini disebut sebagai takwil oleh para pelakunya. Mereka sendiri menamakan diri mereka ahli takwil. Mereka melakukan hal itu agar perkataan diterima oleh khalayak, kerana takwil tidak dibenci dan dijauhi oleh jiwa. Akan tetapi hakikat takwil yang mereka lakukan itu adalah tahrif. Okey, macam ni lah tuan-tuan. Jadi saya sebut tadi, saya habiskan dengan tadi saya buat tahrif, ubah perkataan. Yang kedua, ubah makna perkataan tu. Contoh dalam surah Al-Baqarah, kalau kita buka mula-mula muka surat tu, alif lam mim zalikal kitabul la raib fi hudal lil muttaqin. Okey, ayat innal ladzina, muka surat sebelah tu, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, ayat tu sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawaun, sama sahaja ke atas mereka itu,
sama ada engkau beri peringatan kepada mereka atau kau tak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak beriman. Okey, ayat ni, ayat ni clear. Tetapi golongan sufi batini, tuan-tuan, batini, yang ni, yang suka macam dia lain sikit dia punya faham tentang agama. Dia kata apa? Sesungguhnya innal ladzina kafaru. Kafaru itu dia orang maksudkan wali-wali. Kafaru. Sebab kafaru datang daripada perkataan bahasa Arab kafara. Kafara ni tanam. Asal maksud dia tanam. Kalau kita bonci benda tu, kalau kita campak, bonci dah campak luar tingkap, tapi benda tu masih nampak, kan? Campak luar tingkap rumah kita kan, tapi orang kat luar nampak ni siapa punya, dia akan masih lagi berkait dengan kita. Jadi kalau kita tak nak ada kait dengan kita korek kita, tanam. Itu maksud kafar. Okey, jadi bagi mereka, maksud kat sini kafar ni tanam. Orang wali-wali Allah ini tanam keimanan mereka. Yang tanamkan keimanan mereka. Dia orang ni tak tunjuk yang dia orang ni beriman. Jadi dia orang macam tu. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, sama ada engkau beri peringatan kepada, sama sahaja, sama ada engkau beri peringatan kepada mereka, mereka tidak percaya, tidak beriman. Sebab mereka dah, iman mereka dah ada sebenarnya. Jadi ini memusing makna total daripada makna Al-Quran. Yang tu maksud dipanggil tahrif tadi, tahrif, tanpa tahrif. Bila kita beriman dengan Allah macam mana disebabkan kita jangan tahrif, kita jangan tukar-tukar, jangan ubah perkataannya dan juga maknanya. Jelas tu orang-orang kafir, kafaru, sama ada kau beriman, tiba-tiba dia kata itu maksudnya wali-wali. So wali-wali ni kau tak payahlah nak ajar dia orang syariat-syariat sangat, dia orang dah lagi tahu daripada engkau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi saya ingat kita berhenti di tahap tu pada perkataan tahrif, min ghairi tahrif. Jadi mungkin kita akan ulang sikit sebab perkataan ni panjang sikit perbahasannya. Jadi saya ingat dah 8.30 dah masuk dah kot. Jadi ada soalan ke tuan-tuan? Besok ramai-ramai malu nak tanya. Kalau sikit-sikit orang tanya, tak ada. Syukur. Saya bersyukur kalau tak ada orang tanya. Cikgu jangan tanya apa-apa lah. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.